Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam video kita ya, iaitu fizik tingkatan 5 KSSM. Kali ini kita akan bincangkan bab 7 fizik kuantum 7.2 kesan fotoelektrik. Standard pembelajaran 7.21 menerangkan kesan fotoelektrik. 7.22 mengenal pasti 4 ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang. Kita tengok dulu kesan fotoelektrik. Jadi fenomena kesan fotoelektrik ni dah berlaku apabila suatu permukaan logam kita sinari oleh alur cahaya pada frekuensi tertentu, maka elektron daripada logam tu dia dapat terpancar keluar. Pada tahun 1887, Hertz menemui fenomena di mana sinaran ini boleh mengeluarkan elektron pada permukaan plat logam semasa beliau mengkaji gelombang radio. Dan proses pengeluaran elektron ni daripada satu logam oleh sinaran elektromagnet ni kita panggil kesan fotoelektrik. Kita nak tengok kesan fotoelektrik. Di sini kita ada susunan radas kesan fotoelektrik. Kita ada sumber cahaya, kita ada sel foto di mana di dalamnya ada logam yang peka cahaya, iaitu adalah katot yang disambungkan ke terminal negatif bateri, dan kita juga anod yang disambung kepada terminal positif bateri. Di mana dalam sel foto ni kita vacuumkan lah, dan kita bagikan satu sumber cahaya, apabila permukaan logam yang peka cahaya seperti katot ini kita sinari dengan alur cahaya tertentu, maka elektron akan terpancar daripada permukaan logam yang berbentuk C ni lah, Jadi elektron ni lah kita panggil, pergerakan elektron ni kita panggil fotoelektron, Dia didapati daripada sel yang peka kepada cahaya, Dan pergerakan fotoelektron ni daripada katot dia melompat ke anod ni, akan menghasilkan arus dalam pita. Dan bacaan pada jarum penunjuk miliammeter ni menunjukkan nilai arus yang kita dapati. Dan fotoelektron terpancar itu dia akan tertarik ke anod lah, sebab dia akan pergi kepada cas yang berlawanan, yang berkeupayaan positif. Itu adalah kesan fotoelektrik. Ini pemerhatian eksperimen yang kita boleh dapati. Kalau kita bagikan cahaya merah, cahaya merah ni dia tidak memancarkan elektron, di mana dia tidak mengalami kesan fotoelektron lah, elektron dia tersebut, walaupun dalam keadaan cahaya itu sangat terang, Kita tahu cahaya merah ni panjang gelombang dia panjang, susunan dia yang pertama, kalau kita bagi cahaya hijau kat sini, dia akan memancarkan sedikit elektron, di mana cahaya hijau ni dia alami kesan fotoelektron walaupun dia dalam keadaan cahaya yang malap. Dan yang ketiga ini kita berikan cahaya biru, dia akan pancarkan elektron yang lebih bertenaga berbanding cahaya hijau tadi. Di mana cahaya biru ini dia memang alami kesan fotoelektron walaupun dia juga berada dalam keadaan cahaya yang malam. Graf hubungan antara wautan pengaktifan VA dan panjang gelombang lambda. So bila kita plotkan graf daripada hasil eksperimen, kita akan dapati grafnya bertambah secara linear dengan paksi V. So pintasan pada graf I melawan V ni adalah nilai wautan pengaktifan VA. Daripada sini nilai wautan pengaktifan ni bila kita plotkan graf dengan melawan 1 per lambda, kita akan dapat graf garis lurus seperti inilah, di mana apabila lambda berkurang, panjang gelombang dia pendek, wautan pengaktifan dia akan bertambah. Dan kecurunan dia adalah nilai XC bahagi dengan E. Di mana daripada kecurunan graf kita akan dapat
nilai kecurunan dia adalah H kali dengan C bagi dengan E. Okey, ini sebenarnya dikaitkan dengan pemalapelan. Bila kita susun formula tu, kita dapat H sama dengan ME bahagi dengan C. So, E itu adalah elektron lah. C adalah kelajuan cahaya. M adalah nilai kecurunan. Okey, kesimpulan daripada eksperimen ini, kadar penghasilan elektron yang dipancarkan oleh satu logam oleh sinaran bergantung kepada keamatan sinaran. Di mana tenaga kinetik maksimum elektron yang dipancarkan dia berkadar terus dengan frekuensi sinaran dan bukannya keamatan sinaran. Sebab tu tadi sinar cahaya dalam keadaan malap pun kita dapat kesan fotoelektron, dia depends kepada nilai frekuensi dia sebenarnya. Kita dapat satu nilai frekuensi ambang, kita simbolkan sebagai FO, bergantung pada jenis logam lah, di mana jika ada satu sinaran dengan nilai frekuensi lebih rendah daripada nilai frekuensi ambang dia, F kurang pada FO, frekuensi ambang, maka elektron tu tak berjayalah dipancarkan daripada logam pemancar, walaupun kita bagi keamatan dia tinggi. Elektron akan keluar serta-merta dari logam sebaik sinaran mengenainya dengan syarat frekuensi sinaran dia lebih tinggi daripada frekuensi ambang. Frekuensi ambang ni adalah frekuensi minimum untuk elektron tu terpancar ataupun keluar daripada logam. Okey, perbandingan ciri-ciri kesan fotoelektrik. Okey, kita tengok teori klasik dan dia punya hasil eksperimen. Okey, bagi teori klasik, tenaga kinetik fotoelektron dia bergantung kepada nilai keamatan, bukannya frekuensi. Dan semakin tinggi keamatan sinaran, semakin tinggilah tenaga kinetik fotoelektron. Tapi daripada hasil eksperimen kita tadi, pada keamatan sinaran yang rendah masih mampu membebaskan fotoelektron dengan syarat frekuensi sinaran dia cukup untuk mengatasi frekuensi ambang dia tadi, kan? Dan tenaga kinetik maksimum tidak bergantung kepada keamatan sinaran. Okay, ini tenaga kinetik dia. Okay, bagaimana dengan frekuensi sinaran yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron? Kalau teori klasik, dia mengatakan bahawa pancaran fotoelektron boleh berlaku pada semua frekuensi sinaran, asalkan keamatan dia tinggi je. Tetapi daripada hasil eksperimen tadi, frekuensi sinaran yang dipancarkan mestilah bernilai sama ataupun lebih daripada frekuensi ambang dia, untuk memastikan elektron dapat dilepaskan daripada logam logam pemancar tersebut. Logam yang kita guna itulah. Okey, dari segi masa, masa yang diambil untuk pancaran fotoelektron berlaku. Okay, menurut teori klasik, elektron dilepaskan jika tenaga mencukupi dan memerlukan masa tertentu untuk dilepaskan dari logam pemancar. Okey, daripada hasil eksperimen pula, kita dapati bahawa elektron ni dibebaskan serta-merta sebaik saja sinaran dengan frekuensi dia lebih daripada frekuensi ambang yang kita pancarkan ke atas logam tersebut. Kita terus dapat elektron yang boleh dibebaskan. Okey, yang keempat pula dari segi tenaga sinaran elektromagnet. Okey, menurut teori klasik, tenaga suatu sinaran elektromagnet dia bergantung kepada amplitude. Amplitude itu keamatan gelombang, bukan pada frekuensinya. Tetapi daripada hasil eksperimen sebenarnya tenaga sinaran dia bergantung kepada frekuensi gelombang. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap mudah-mudahan video kali ini mengenai tajuk 7.2 kesan fotoelektrik dapat membantu kefahaman kamu dalam tajuk baru ni lah, iaitu fizik kuantum. Jika kamu suka video cikgu ni, bolehlah tekan butang like dan tulislah komen yang membina untuk cikgu perbaiki lagi video-video cikgu. Dan bolehlah kamu share dengan sesiapa saja, rakan-rakan kamu di media sosial, supaya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu yang manfaat ini. Tekanlah butang like dan notification
Bagi yang masih lagi belum berbuat demikian, ya, sebagai tanda sokongan kamu pada cikgu, ya. Dan kamu akan dapat, ya, berita terkini lah apabila cikgu memuatkan video-video terbaru pada cikgu. Itu saja daripada cikgu, ya. Selamat belajar, ya, anak-anak pelajar sekalian, ya, dan selamat menggunakan video ini pada para guru, ya, untuk manfaat pelajar-pelajar anda. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Everything changes.